Bagaimana kita nak menjadi satu pakatan, bukan hanya untuk PRU15 tapi selepas-selepas ini, dan apa jua bentuk, bukan hanya berasaskan sentimen kaum. Yang kita tak boleh nafikan, kita dapat populariti pun sebab orang Melayu marah dengan PH 22 bulan terutamanya. Bagaimana nak bina daripada asas tersebut menjadi satu gagasan, menjadi satu pakatan yang disanjungi, bukan hanya untuk orang Melayu, tapi bukan Melayu juga. Yang orang bukan Melayu boleh nak undi, bukan sebab dia takut, tapi dia suka. MN contohnya. Saya rasa kita sebagai orang muda mesti ada idea dan aspirasi yang lebih panjang. Apa pandangan IR? Macam mana kita nak capai tahap tu supaya kita tidak dilihat eksklusif, tidak dilihat sampai orang kata kita bermain sentimen perkauman dan sebagainya semata-mata, walaupun kita tidak meninggalkan asas perjuangan Melayu Islam tersebut, tapi menjadikan seperti mana Barisan Nasional, minta maaf cakap lah, seperti mana Barisan Nasional dulu dikontrol, didominasi oleh Parti Melayu tetapi menjadi payung kepada semua. Macam mana MN nak sampai ke tahap tu? Baik, saya tidak nampak soalan ini bersifat idealism ataupun retorik, sebab perkara ini pernah berlaku di zaman para sahabat. Zaman Saidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin yang kedua, ya. Beliau, di zaman beliau sebagai Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, Parsi dan Rom jatuh ke tangan Islam. Dan di antara formula kejatuhan itu bukan kerana kegagahan umat Islam sahaja, akidah mereka yang jitu kepada Allah, tidak semata-mata, tetapi kerana orang Parsi dan Rom sendiri yang membuka pintu-pintu state-state, negeri-negeri ataupun daerah-daerah untuk dimasuki oleh tentera Islam secara aman. Tidak tahan lagi dengan kezaliman kerajaan Parsi dan juga Rom dalam memimpin mereka. Sini yang saya sebut tadi, keadilan Islam. Islam datang dalam rahmat kepada seluruh alam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Formula terbaik untuk kita memperjuangkan sama ada golongan majoriti ataupun minoriti ialah dengan kita kembali kepada Islam, dan ia termaktub di dalam perlembagaan kita. Perkara 3 dengan jelas memberitahu Islam adalah agama persekutuan tanpa mengenepikan hak agama lain. Mereka bebas untuk melaksanakan ritual mereka masing-masing. Dan itulah sebenarnya formula yang menjadikan kita aman. Kita juga tidak melupai perkara 153 untuk menjaga kaum Bumi Putera yang dominan. Mereka adalah kaum yang dominan. Kita adalah tuan punya kepada tanah ini. Tetapi kita juga tidak melupai perkara 10 yang diperjuangkan oleh rakan-rakan daripada orang bukan Islam. Perkara tentang kebebasan sebagai satu contoh. Soalan saya, dalam selama UMNO memerintah lebih 60 tahun dan sekarang diperintah selama 22 bulan oleh PH dan kemudiannya PN, siapa orang bukan Islam yang ditekan? Apakah orang bukan Islam menjadi rakyat yang termiskin dalam negara ini walaupun jumlah mereka sedikit? Jadi saya nampak cara yang paling asas untuk kita menyatukan kaum ialah kita kembali kepada keluhuran perlembagaan kita. Perlembagaan telah ada untuk kita sama-sama ikut. Definitely akan ada perkara-perkara yang dispute, tetapi perkara dispute bukankah Allah Ta'ala datangkan untuk kita berbincang? Li ta'arufu dalam bahasa Islamnya, kan? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Li ta'arufu ni dalam bahasa mudahnya kena mengenal, tetapi kalau melihat kepada penafsiran ayat ini, kata Tuan Guru Presiden PAS, ia lebih sampai ke tahap hubungan diplomatik antara sebuah negara dengan negara yang lain. Besarnya li ta'arufu. Itu tentang negara. Ini dengan kawan-kawan Melayu, Cina, India ataupun kawan-kawan bukan Bumi Putera yang lain yang kita dah duduk lama dan mereka telah diiktiraf menjadi rakyat Malaysia apabila berlakunya kemerdekaan. Sebab itu pada saya, Syaril, kita mesti mewujudkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar. Pemimpin-pemimpin tak kira daripada UMNO, PAS, Bersatu, DAP, MCA, MCI, MIC ataupun parti-parti lain yang saya tak sebut, banyak partinya. Amanah kena sebut. Amanah, minta maaf saya sebut Amanah. Ya. Kalau kita boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang kita boleh duduk semeja berbincang pada perkara yang agree to disagree, at least bila duduk bersama-sama tak bergaduh dan mendapatkan satu resolusi, itu adalah masa depan yang cemerlang kepada negara. Dan saya optimis ramai pemimpin-pemimpin muda ada di dalam parti masing-masing yang mereka dah cukup
penat dengan politicking yang berlaku yang dibawa oleh orang-orang yang merasakan diri mereka adalah kepimpinan tunggal dalam negara ini. Berilah ruang kepada orang-orang yang ada pemikiran besar ini, dan saya menyeru kepada anak-anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin pemuda di seluruh parti, tak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Come on, kita buat new episode. Kita bawa satu horizon yang baru. Kita boleh duduk bersama-sama, berbincang bersama-sama, cari titik penyelesaian yang terbaik untuk rakyat. Ikut perlembagaan, insya-Allah kita selamat.